Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Februari bersama saya Aziza Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Tiada ampau untuk polis. Juga tolak katil pindah pesakit. Tidak ada ampau untuk polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata pegawai atau anggota polis yang menerima sampul berisi wang atau ampau semasa waktu bekerja merupakan satu kesalahan. Perkara itu katanya bagi mengelak berlaku kejadian salah laku jenayah. Dan penyelia yang baik akan membuat perusahaan sama ada di dalam kereta dia, di dalam poket dia kena keluarkan balik. Pasal dia telah mencantikkan dia membawa RM100, kita nak tentukan bahawa dia memang ada RM100, bukannya ada ampau. Bukannya ada ampau. Jadi itu adalah salah satu kesalahan untuk menerima ampau semasa bekerja. Pasal kita gaji dah dibayar, tak perlu lagi. Melainkan memang itu. Jelasnya, polis mempunyai prosedur operasi standard yang perlu diselia dan diperiksa sebelum dan selepas keluar bertugas. Beliau berkata perkara ini telah ditegaskan kepada semua pesuruhjaya polis, ketua polis negeri, ketua polis daerah serta pegawai kanan polis di seluruh negara. Bagaimanapun katanya ada kelonggaran di luar waktu bertugas jika ampau diterima dari rakan atau keluarga sempena perayaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Ops Selamat 21 dan perasmian VSP 2.0 bersempena Tahun Baru Cina 2024 di Subang pagi tadi. Perbicaraan kes pegawai kanan polis yang didakwa melanggar hingga menyebabkan kematian seorang pelajar di Meru, Ipoh Disember tahun lalu ditetapkan tarikh baru sebutan pada 21 Mac depan. Magistrate Mahkamah Ipoh S. Punita menetapkan tarikh itu selepas pihak pendakwaan memohon melanjutkan tarikh bagi melengkapkan beberapa dokumen yang masih belum diperoleh. Permohonan menunda tarikh itu juga dipersetujui oleh Peguam mewakili tertuduh. Menurut Peguam Pemerhati Keluarga Mangsa, Datuk Wan Azmi Wan Majid, semua dokumen yang perlu disiapkan pihak pendakwaan itu adalah mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Jelas beliau, set dokumen kes perlu mengandungi semua keterangan, video dan lain-lain yang berkaitan sebagai bukti dalam kes yang dibawa. Namun katanya set tersebut yang perlu diserahkan pihak pendakwaan kepada pihak pembelaan dan Peguam Pemerhati belum lengkap menyebabkan tarikh baru sebutan kes perlu dibuat. Sementara itu, tertuduh Deputi Superintenden DSP Muhammad Nazri Abdul Razak 45 tahun hadir di mahkamah hari ini mengenakan jaket hitam berpenutup kepala dan memakai pelitup muka. Pegawai kanan itu yang didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dibawa dengan kawalan polis. Pada 18 Disember tahun lalu, Muhammad Nazri dituduh menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri 17 tahun berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati Ipoh pada 15 Disember. Muhammad Zaharif yang menunggang motosikal didakwa dilanggar dan diseret sebuah kereta dipercayai dipandu seorang pegawai kanan polis menyebabkan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian dada dan abdomen. Susulan kemalangan maut 7 kenderaan melibatkan lori gula Sabtu lalu, pemandu kenderaan berat seperti bas dan lori perlu melakukan pemeriksaan sistem brek bagi memastikan kenderaan selamat sebelum memulakan perjalanan. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis, Fatimah Muhammad Ali Piah berkata, pihaknya melihat kegagalan teknikal yang sering diabaikan pemandu kenderaan berat tidak seharusnya dipandang ringan. Sebenarnya itu boleh menjadi punca kemalangan sebab teknikal ni benda yang utama. Macam kami pun di depo, kita akan cek sistem brake untuk bas-bas yang akan bergerak yang permulaan daripada Perlis. So, kita akan keluarkan satu slip, kalau telah pun diperiksa kita akan keluarkan satu slip.
Jadi setiap kali dia akan bergerak daripada mana-mana, contoh daripada Perlis ke KL. So yang KL pun dah ada slip tu, so kita tahu kenderaan tersebut telah pun diperiksa. Tambahnya, menerusi slip pemeriksaan sistem brek yang dijalankan Puspakom, pihaknya boleh mengesan sekiranya kenderaan berat berkenaan sudah menjalani pemeriksaan. Fatimah berkata ops yang dijalankan di negeri itu saban tahun berjaya menurunkan kesalahan-kesalahan utama peraturan jalan raya. Beliau berkata demikian selepas menyertai ops khas bersepadu bulan perayaan 2024 yang dijalankan di Jalan Alus Takanga, Bertemak malam tadi. Sabtu lalu, 2 pemandu lori maut dengan pemandu lori gula pasir ditemukan dalam keadaan berkecai selepas bertembung dengan lori muatan logam di kilometer 288.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara, laluan antara Gopeng ke Simpang Pulai. Kemalangan turut melibatkan 5 kenderaan lain. Pengamal perubatan Islam diminta tidak mengelirukan masyarakat dengan mengguna mukjizat sebenar ayat Al-Quran. Timbalan Mufti Perak, Datuk Zamri Hashim berkata, penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam perubatan tidak ditolak namun tidak boleh disalahanggap hanya untuk keperluan penyakit fizikal. Memang ada dalam perubatan orang dulu tulis atas pinggan dan sebagainya, itu ada, kita tak tolak. Tapi masyarakat jangan keliru. Itu bukan tujuan utama Quran. Syifa dalam Quran bukan itu sebenarnya. Syifa dalam Quran adalah penyelesaian masyarakat. Dengan masa yang sama kita tak tolak benda itu. Itu khilaf ulama. Tapi saya risau adalah salah letak prioriti. Di mana Quran bukan dilihat sebagai penyembuh masyarakat, tapi hanya penyembuh penyakit-penyakit fizikal, itu saja. Menurut Datuk Zamri, beliau juga bimbang dengan penggunaan ayat-ayat Al-Quran yang dikomersialkan atas alasan perubatan Islam. Katanya tujuan utama ayat Al-Quran diturunkan adalah untuk menyelamat kehidupan masyarakat. Namun beliau bimbang umat Islam hanya percaya ayat Al-Quran boleh digunakan untuk perubatan tertentu sahaja berbanding mukjizat sebenar naskah suci itu. Datuk Zamri berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas majlis pelancaran modul Tadabbur Quran dan Serahan Quran Perkata di Kompleks Pendidikan Baitul Rizwan di Manjung Ipoh. Terdahulu tular sebuah video di aplikasi X memaparkan seorang individu melarutkan beberapa helaian kertas yang mengandungi tulisan ayat suci Al-Quran ke dalam gelas berisi air kosong. Video itu memaparkan ayat suci Al-Quran itu dikeluarkan daripada pek bertulis Ruqyah Paper, memaparkan teknik yang agak berbeza dalam amalan ruqyah dan mencetuskan persoalan dalam kalangan warga maya. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Kelantan mencadangkan kepada kerajaan negeri supaya mewujudkan pusat kaunseling di masjid mukim seluruh negeri bagi mengatasi masalah bunuh diri. Naib yang di-Pertua 1 ABIM Kelantan, Saiful Nizam Muhammad berkata, pendekatan itu boleh dilakukan dengan kerjasama antara kerajaan negeri dan Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, sebagai pihak berautoriti. Konsep ini boleh diamalkan. Kami sendiri tidak mengharapkan supaya dia ada di seluruh mukim di seluruh Kelantan secara 100% dalam tempoh setahun dua ini. Tapi mungkin perancangan berbentuk berperingkat. Mungkin untuk tahun 2024 ini dapat wujudkan pusat kaunseling di seluruh masjid-masjid mukim di negeri Kelantan ini sebanyak 25% mungkin, supaya fungsi masjid yang sememangnya asalnya ialah untuk mendekatkan diri dari sudut spiritual, tetapi mereka yang berhadapan dengan tekanan emosi ini juga dapat menjadikan masjid sebagai lokasi rujukan. Tambahnya, strategi promosi yang tepat boleh menjadikan masjid sebagai tumpuan masyarakat yang berdepan tekanan emosi untuk mendapatkan sokongan. Jelasnya, masjid juga berpotensi menjadi ruang memperkukuh spiritual secara tidak langsung mengurangkan kadar kes bunuh diri yang kian meningkat. Kerajaan negeri juga disaran mewujudkan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menempatkan pakar kaunseling yang bersedia untuk memberi rawatan psikologi kepada mereka yang memerlukan. Menurut Saiful Nizam, pihaknya menyambut baik usaha pelaksanaan solat hajat di Jambatan Tendung Isnin lalu dan pada masa sama mencadangkan kerajaan negeri mengambil inisiatif segera untuk mencegah perbuatan bunuh diri. Sebanyak 17 kes terjun jambatan direkodkan di Kelantan bermula 2021. Jambatan Sultan Yahya Petra Kota Baru mencatat kes tertinggi iaitu 9, diikuti 4 kes di Jambatan Tendung.
kes terjun jambatan turut dilaporkan di Jambatan Salor dan Pak Neklah di Kota Baru, Wakaf King Tumpat serta Tok Bali Pasir Putih. Gencatan senjata Hamas Israel dalam masa terdekat. Alhamdulillah bertemu kembali. Sementara itu, agensi berita Al Jazeera yang memetik sumber terdekat dengan Hamas mendedahkan perincian berhubung rancangan gencatan senjata untuk fasa pertama. Ia termasuklah perjanjian pertukaran tahanan serta jaminan keselamatan buat rakyat Gaza. Menerusi perjanjian itu, Hamas dilaporkan akan membebaskan tawanan Israel sebagai pertukaran kepada 1,500 tawanan rakyat Palestin. Hamas juga turut meletakkan syarat 500 truk bantuan dan bahan api dibawa masuk setiap hari ke semenanjung Gaza. Hamas juga menuntut agar rakyat Gaza dibenarkan kembali ke kediaman mereka dan diberi kebebasan bergerak antara utara dan selatan Gaza. Ketika ini, Setiausaha Negara AS Anthony Blinken berada di Tel Aviv bagi membincangkan tindak balas Hamas terhadap cadangan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan Israel-Hamas selepas lawatan ke Mesir dan Qatar. Sejak kebelakangan ini, penduduk Israel bertindak menyekat bantuan kemanusiaan dari memasuki Gaza di Kerem Shalom. Mereka mendesak agar bantuan kemanusiaan digantung sehingga semua tahanan Israel dibebaskan. Ribu rakyat Gaza yang berlindung di Hospital Al-Amal di Khan Yunis terpaksa berpindah selepas fasiliti perubatan itu dikepung Israel. Pertempuran juga dilapor semakin meningkat di kawasan berhampiran. Visual yang dikongsi Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin memaparkan bagaimana pasukan perubatan terpaksa menolak katil pesakit di sepanjang jalan yang teruk ketika meninggalkan Hospital Al-Amal. Pertempuran di kawasan hospital itu juga telah membunuh sekurang-kurangnya 100 orang sejak semalam hingga hari ini. Kepungan di Hospital Nasir juga membahayakan 300 kaki tangan perubatan, 450 pesakit selain menyebabkan 10,000 hilang tempat tinggal. Sementara itu, serangan udara di Rafah dilancar secara besar-besaran sehingga meragut nyawa orang awam. Situasi di kawasan bersempadan dengan Mesir itu semakin kritikal dari hari ke hari. Malah ketakutan semakin mendebal dengan kemungkinan pencerobohan darat Israel yang akan digerakkan bila-bila masa. Rakyat Palestin terus membantu sesama mereka dalam mengharungi waktu-waktu sukar ketika ini. Antaranya mereka menyediakan sambungan internet berpusat kepada penduduk di utara Gaza yang ingin menghubungi orang tersayang dengan bayaran hanya 2 shekel atau kurang dari RM3. Ketika ini, rangkaian telekomunikasi di Gaza hampir lumpuh sepenuhnya antara Israel. احنا هنا عاملين نقطة اتصال تيجي الناس بظل انقطاع الانترنت تحكي مع حبايبها مع اهلها. انت شايف في ناس في الجنوب وناس هنا بيجوا عندنا هنا بيشبكوا لهم الساعة ب2 شيكل بيطمنوا على الأخبار وعلى أهلهم وعلى أصحابهم وعلى حبايبهم. Ada penduduk yang sudah 3 bulan tidak mendapat kabar berita daripada keluarga mereka yang telah melarikan diri ke selatan. يعني لحتى الآن مش قادرين نتواصل ولا قادرين نصل لأي حدا من أهالينا في الجنوب ولا عارفين عنهم أي أخبار يعني وانقطاع التواصل معهم. Sejak 27 Oktober, Zionis memutuskan sambungan internet 2.4 juta orang yang terperangkap di Gaza dan rakyat berdepan gangguan komunikasi. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menolak rang undang-undang bagi memberikan bantuan ketenteraan $17.6 bilion Amerika kepada Israel. Rang undang-undang yang disokong Dewan Republikan itu menerima 250 undi bersetuju merangkumi 2/3 majoriti. Penolakan rang undang-undang itu juga bakal menjejaskan Ukraine dari aspek keselamatan sempadan. On this vote, the yeas are 250, the nays are 180. 2/3 not being in the affirmative, the rules are not suspended, and the bill is not passed.
Israel antara salah satu penerima terbesar bantuan Amerika Syarikat yang menerima sokongan dua parti yang kuat. Bagaimanapun, penentang rang undang-undang berkenaan berkata ia adalah muslihat Republikan untuk mengalih perhatian mereka terhadap tentangan terhadap rang undang-undang Senat bernilai $118 bilion Amerika yang merakumi rombakan dasar imigresen AS, pembiayaan baharu keselamatan sempadan serta bantuan kecemasan buat Ukraine, Israel dan rakan kongsi di Asia Pasifik. Sokongan untuk rang undang-undang itu telah berkurangan dalam kalangan Republikan dan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mungkin bakal menjadi calon Republikan dalam pilihan raya Presiden November ini. Beberapa Demokrat juga mengecam rang undang-undang Dewan kerana gagal memberikan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Palestin. Cabar perundangan syariah, Mahkamah Sivil Syariah perlu capai kata sepakat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Penubuhan jawatan kuasa khas bagi mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri bagi menggubal undang-undang syariah memberi sedikit kelegaan buat institusi perundangan dan kehakiman Mahkamah Syariah di Malaysia. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Datuk Muhammad Amran Mat Zain berpendapat pengamal undang-undang sivil dan syariah perlu duduk semeja bagi mencari titik persefahaman dalam mengukuhkan institusi kehakiman syariah. Jelasnya kedua-dua usaha tersebut perlu selari agar dapat mencari solusi terutama apabila melibatkan kes undang-undang syariah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Sebagai pendukung perundangan syariah, saya juga percaya setiap kita mempunyai peranan sendiri dalam memastikan kedudukan perundangan syariah terus kukuh, kekal dan relevan. Masa yang sama pihak pengamal undang-undang sivil dan syariah seperti Hakim Ketua Ahli Akademi terus berbagai jabatan kuasa pula sentiasa berlapang dada, duduk bersama berbincang, mencari solusi penyelesaian yang harmoni dan tuntas. Ya. Pada hemat kita juga bahawa semua agensi yang ada keterikatan pada perundangan syariah haruslah bersikap saling melengkapi, complementing each other. Tambah beliau apa juga keputusan terhadap peruntukan undang-undang syariah selepas ini. Beliau berharap agar semua pihak bersikap tersamuh atau berlapang dada serta lebih memahami undang-undang dalam konteks sebenar. Datuk Muhammad Amran turut mengingatkan segala usaha untuk meningkatkan bidang kuasa jenayah syariah perlu dibuat secara harmoni dan mengikut prosedur. Beliau berkata demikian dalam Majlis Wacana Kehakiman dan Perundangan Syariah 2024 pagi tadi. Sementara itu, bagi meningkatkan lagi mutu Mahkamah Syariah, JKSM memperuntukkan RM20 juta menerusi inisiatif Belanjawan 2024 bagi tujuan latihan para hakim sivil dan syariah. Ketika ini, pengurusan JKSM sedang membuat persiapan bagi merealisasikan program latihan tersebut. Perbadanan Wakaf Selangor PWS melancarkan kempen Bulan Wakaf Peringkat Negeri yang bertujuan mempermudahkan masyarakat untuk berwakaf. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Yusof berkata, kempen ini juga bertujuan membudayakan amalan berwakaf kepada umat Islam di Selangor khasnya. Kita nak membudayakan untuk rakyat Selangor khasnya dan negara kita amnya supaya sentiasa berwakaf. Maknanya sepanjang masa rakyat Selangor ni sentiasa ingat bahawa berwakaf itu adalah sangat mudah dan sepanjang masa, sepanjang waktu. Dia tidak bermusim. Tambahnya, PWS turut komited menyediakan pelbagai platform untuk memudahkan masyarakat menyahut seruan berwakaf. Antaranya menyediakan QR code bagi memudahkan orang ramai melaksanakan wakaf tunai dengan lebih fleksibel.
Jelasnya sepanjang kempen pelbagai program telah dirancang, antaranya kuliah khas Maghrib bersama beberapa figura dakwah, siaran langsung podcast bersama pempengaruh, lawatan tapak ke projek-projek pembinaan melalui dana wakaf khas dan banyak lagi. Tan Sri Abdul Aziz turut memperkenalkan slogan mudahnya berwakaf pada kempen bulan wakaf yang akan berlangsung bermula pada 1 Syakban bersamaan 11 Februari dan akan berakhir pada 29 Ramadan ini. Siri jelajah program Hijrah Prihatin yang bermula semalam menyasarkan kira-kira 600 penerima skim My Salam B40 di 6 projek perumahan rakyat di sekitar ibu negara. Program dengan kerjasama Great Eastern Takaful selama 2 hari di 2 lokasi berlainan turut menerima maklum balas positif daripada penduduk pelbagai bangsa susulan ramai yang berminat mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat perlindungan yang disediakan. Menurut pengurus skim pembangunan My Salam Muhammad Firdaus Jamaluddin, sejak 2019 pihaknya telah membantu hampir 1 juta penerima yang layak dengan jumlah tuntutan sekitar 1 bilion ringgit. Bagaimanapun, Firdaus berkata kesedaran kumpulan B40 mengenai pelindungan My Salam dilihat masih rendah dengan kadar penebusan hanya 10% sahaja dengan tuntutan paling tinggi adalah penyakit kritikal. Sebagai pengendali takaful yang dilantik untuk mengendalikan skim My Salam, kami amat berbesar hati sekiranya maklumat ini diterima dan manfaat ini diterima lebih ramai lagi orang yang memerlukan. Dan sasaran kita setakat 5 tahun ni kita dah membayar sebanyak dekat 1 bilion tuntutan dan kita telah menerima hampir 1 juta penerima yang kita telah bantulah. So dari data yang My Salam kita ada dekat 10 juta penerima B40 sepatutnya. Dalam kunjungan ke PPR Raya Permai siang tadi, skuad Hijrah Prihatin bersama Great Eastern Takaful turut berkesempatan menziarahi kediaman Kamaruddin Ibrahim yang sedang menderita kanser paru-paru tahap 4 sejak 2 tahun lalu. Menurut isterinya Asmah Ibrahim, keadaan kesihatan suaminya semakin uzur dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini. Pakcik sekarang ni dia tak berapa sihat sangat. Makan pun 1 hari sekali lah macam gitu. Kaki pun mulalah bengkak-bengkak, badan tak berapa sihat lah, selera makan pun dah tak ada. Macam itulah keadaan dia. Dia suka menung. Rasa makcik mula-mula tu dapat klaim yang biasa tu lah. RM50 satu hari tu kan. Dalam 2 bulan macam tu dia orang masukkan lah. Yang RM8,000 tu lambatlah sikit. Kita pun klaim lambat sikit. Nak kat setahun pakcik tu baru kita klaim. Menceritakan mengenai skim My Salam, Asmah berkata suaminya pernah membuat tuntutan My Salam selepas setahun sakit menderita akibat kanser. Katanya proses tuntutan itu dibuat melalui permohonan dalam talian dan sudah berjaya diperoleh dalam tempoh beberapa bulan sahaja. My Salam menyediakan perlindungan secara percuma kepada kumpulan B40 seluruh negara. Mereka yang layak boleh mendapat manfaat pembayaran tunai sebanyak RM8,000 sekali seumur hidup sebaik diagnosis dengan salah satu daripada 45 jenis penyakit kritikal, selain pembayaran RM50 untuk tempoh maksimum 14 hari sekiranya dimasukkan ke hospital. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Aziza Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.